أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana kita pada malam ini dapat lagi sama-sama meneruskan amalan yang kita istiqamah, iaitu dengan kita hadir ke rumah Allah, mengimarahkan rumah Allah. Moga-moga kita termasuk di kalangan mereka yang hatinya terpaut, tergantung di tempat sujud, iaitu di rumah Allah, yang menjadikan kita di kalangan mereka yang akan mendapat naungan di hari tiada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi pada malam ini kita akan sambung bacaan kitab kita, iaitu Mukhtasar fi Usulul Fiqh, yang mana diterjemahkan oleh Dr. Muhammad Ahmad Adli, yang disebut Kaedah Usul Fiqh Dr. Abdul Karim Zaidan. Dia ubah nama lah, kita pun dah sebut yang nama asal kitabnya Al-Wajiz fi Usulul Fiqh, tapi disebut mukhtasar kerana dia tidak menterjemah semua yang ada dalam kitab Al-Wajiz. Bahkan dia hanya terjemah pada perkara-perkara yang melibatkan perkara yang dianggap berkaitan dengan tajuk, dan kebanyakannya contoh-contoh pun dia ringkaskan. Jadi apa yang ada dalam kitab kita ni, iaitu dalam terjemahan bahasa Melayu dengan bahasa Arab ni, dia adalah kelebihan dan juga kekurangan dia. Jadi kita masuk kepada dalil yang disepakati, yang tidak disepakati, yang mana dalil-dalil yang kita sebut al-adillatu syar'iyyah, yang dijadikan dalil dalam Islam, iaitu perkara yang dijadikan hujah. Jadi kita telah masuk yang pertama Al-Quran, dan yang kedua kita pergi kepada sunnah, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga kita telah pergi kepada ijma', yang mana kesepakatan para sahabat yang boleh berijtihad di zaman sahabat, tabi'in. Cumanya di zaman tabi'in itu dah mula. Sebenarnya di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab lagi, para sahabat mula keluar daripada kota Madinah. Maka ketika itu untuk mencapai ijma' payah, walaupun di sana ulama' telah menghimpunkan dalam satu kitab, menghimpunkan hukum-hukum berkait dengan ijma'. Kemudiannya kita masuk qiyas. Jadi Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas, itu adalah sumber hukum kita. Kemudiannya selepas daripada qiyas ini, sebenarnya qiyas ini adalah, kalau kita tengok dari sudut ilmu usul fiqh, dia merupakan asas kepada dalil-dalil yang lain. Maksudnya sebab qiyas ni kita dah mula menggunakan akal, membuat kaedah istinbat hukum. Hukum yang sedia ada dengan hukum yang belum ada, tapi ada persamaan yang disebut sebagai illah. Jadi kita ambil perkaitan keduanya dan kita kaitkan hukum yang sama. Jadi daripada situ dia berkembang menjadi dalil-dalil yang lain, iaitu kalau kita tengok kita ada istihsan. Istihsan
Walaupun di sana sebahagian ulama guna, sebahagian ulama tak guna. Tapi ini antara hujah ataupun dalil yang digunakan. Bahkan di sana walaupun ulama imam mazhab lain tak guna, tapi sebenarnya diguna pada kaedah yang lain, tapi hukum dia sama. Hukum dia sama. Yang keenam, masalih mursalah. Maslahah al-mursalah. Jadi masalih al-mursalah ni telah kita bincang apa yang dikehendaki, iaitu dalam Islam kita akan sedaya upaya ambil sebesar-besar manfaat dan kita elak daripada mudarat. Jadi kat situlah dia ada masalih mu'tabarah, mulghah, mursalah. Ni pun kita telah bincangkan. Jadi yang ketujuh iaitu saduz zara'i. Saduz zara' ni kita halang daripada keburukan itu berlaku lagi. Jadi nak sekat mafsadah yang bakal timbul. Di saduz zara'i ni macam-macam lah. Contoh mudahnya, kalau orang tu nak curi, kita halang dia mencuri walaupun dia tidak ada bukti mencuri lagi. Tak, kita halang. Ataupun ada program-program yang boleh melibatkan dia panggil penjara, yang boleh menyebabkan hubungan sosial dan sebagainya yang melanggar hukum di antara lelaki dan perempuan. Jadi kita saduz zara'i, kita asingkan lelaki dan perempuan. Walaupun di sana ada keadaan-keadaan tertentu dibenarkan, tapi dalam keadaan terkawal. Kalau kita nak mikir mudah, kalau kita adakan ceramah perdana, kita tak letak pun lelaki belah kanan, perempuan belah kiri. Tak. Kadang-kadang duduk setopak keluarga ni, keluarga tu. Tapi kalau dalam program hiburan, dia tak boleh gitu. Program hiburan dia jadi, kalau lah duduk capur habis, dia jadi benda lain. Dia menuntut ilmu, mengaji tu dia jadi lain. Sebab matlamat yang berbeza. Jadi kalau hiburan untuk saduz zara'i, kita sebaiknya kita asingkan lelaki dan perempuan. Jadi yang ke-8nya uruf, iaitu sambungan daripada apa yang kita baca pada minggu yang kedua pada bulan ini, yang mana kita telah pergi apa itu uruf dan setakat mana hujah uruf ini, dan kita masuk syarat uruf. Okey, syarat uruf ini, uruf ni adat lah. Uruf dengan adat dalam ulama usul fiqh sebahagiannya menyatakan perkara yang sama. Jadi dekat uruf ni kita tahulah benda yang menjadi kebiasaan. Dia syarat dia kebiasaan. Oleh kebanyakan orang pada sama ada satu tempat ataupun melibatkan pekerjaan. Tak. Uruf para doktor ni dipakai baju putih. Jadi kita tahu tu adalah doktor. Jadi uruf. Jadi boleh jadi uruf ini dalam bentuk dia panggil geografi lah. Tak. Dan negara ni lain, bangsa ni lain dan sebagainya. Dan dia mestilah dalam peringkat secara ramai-ramai. Maka dijadikan uruf. Jadi untuk kita tahu apa syarat uruf ini boleh dijadikan hukum, maka inilah perbahasan kita pada hari ini. Agar uruf diakui, ini muka surat 250, syarat-syarat uruf. Diperhitungkan dalam menetapkan hukum-hukum sejumlah syarat harus dipenuhi. Ni bahagian syarat ni, kalau kita tengok kitab asal Al-Wajiz ni, Al-Wajiz dia panjang sikit, tapi dalam kitab kita ni diringkaskan. Jadi yang pertama, hendaklah tidak bertentangan dengan nas, iaitu uruf yang benar seperti mana yang telah dipaparkan contohnya. Jadi mestilah uruf itu uruf yang sahih, yang tidak bercanggah, alla yakuna mukhalifan linnas, tidak bercanggah dengan nas. Tak, kalaulah uruf setempat tu membenarkan riba asalnya, asal dia benar buat jual beli riba, buat pinjaman riba, tapi bila mari Islam, uruf tersebut ditolak. Sebab apa? Bercanggah dengan nas. Nas menyatakan hukum melaksanakan riba adalah haram. Bahkan dalam Al-Quran tu sebut sama macam kita perang dengan Allah. Berat hukum riba.
Tapi tiba-tiba kita sebut uruf, kita kata boleh. Tak boleh. Sebab apa? Syarat dia, uruf nak dijadikan hukum mestilah tidak bertembung dengan syarak. Seperti kebiasaan manusia ni, bagi contohlah. Yang memahami bahawa orang yang dititipkan kepadanya titipan diizinkan untuk menyerahkan titipan tersebut kepada orang yang kebiasaannya boleh diberikan kepadanya. Okey, titipan ni wadi'ah ni kita nak simpan, nak serah barang. Wadi'ah ni simpanan biasalah, jadi kita boleh beri. Hak ni pun sebenarnya bab simpan barang ke, dia banyak. Kalau bab hukum simpan barang ni, dia akan melibatkan uruf. Tak? Kalau barang tu perlu maintenance, tu payah sikit. Orang nak tumpang simpan kereta rumah kita contoh. Tak? Kita dah aja start kereta je. Salah siapa kalau dah hidup? Tak, salah tuan dia ke salah kita hak duk jaga. Tu perbahasan dia tengok uruf. Hak tu kereta. Kalau simpan jaga rumah pula. Kalau simpan binatang pula. Tak. Kalau dulu dak biasalah tumpang kucing, dia ni biasalah tumpang kucing, tumpang ikan. Sebab apa nak pergi tubik sekejap jalan dengan anak-anak. Jadi tak ada orang jaga kucing. Tapi kat kita ni ada dah hotel, dia panggil hotel. Hotel apa? Hotel kucing ada dah kat kita. Dekat je. Sebab kita ni, kita ingat kita je ada hotel, rupanya kucing ada juga. Lagi mewah lagi, siap mandi apa tak. Jadi uruf ini dia banyak sebenarnya. Dia bincang dari sudut kebiasaan setempat, dan uruf tu dijadikan hukum. Ni lagi, seperti isteri orang yang menitipkan titipan atau anaknya atau juga pembantunya. Jika uruf tersebut bertentangan dengan nas, maka tidak boleh diperhitungkan seperti muamalah dengan riba, menjadikan khamar dalam pesta pernikahan, menyingkap aurat-aurat dan lainnya. Itu jelaslah hak boleh. Contoh ni dia bagi contoh al-wadi'ah, simpanan. Kemudian kita pergi ni yang dimaksudkan, ni masih lagi syarat lagi. Dengan uruf yang bertentangan dengan nas adalah yang bertentangan dengan nas dari setiap sisi, di mana berpegang kepadanya mahu tidak mahu boleh membatalkan perbuatan dengan nas secara menyeluruh, seperti yang disebutkan contoh-contohnya. Adapun jika tidak seperti yang disebutkan, maka tidak tergolong dalam uruf yang bertentangan dengan nas. Mudah kata, kalau ada dalil Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas menyatakan uruf tersebut haram, uruf tersebut salah. Contoh pak kita ni tak ada. Ni saya dengar diri lah, orang biasa pergi jumpa orang asli hak duduk rumah panjang. Jadi kawan dia ni, di situlah kawan dia ni nikah dengan anak orang asli. Anak asli tu berpelajaran lah, sambung belajar di universiti dan sebagainya. Ni ramai dah. Jadi bila nak kahwin tu, dia Islam, Muslim, malah ada. Puan tu pun Islam, tapi dia ada satu uruf, dia kena minum tuak daripada rumah awal ni sampai ke ujung. Dia rumah panjang. Dalam rumah panjang tu banyak keluarga. Kita minum tuak boleh lah. Kalau tuak tu arak lah. Arak dia. Tuak dia tu, tuak yang dia buat diri. Tak tahu dia guna kaedah apa, tapi dia ada kaedah lain lah. Tuak orang asli ni lain sikit. Kalau tuak betul lain. Ni tuak orang asli ni, yang disebut tu, yang dimaksudkan itu adalah arak. Arak. Jadi minum arak depan ni, orang kawan tu dah ajar minum arak. Jadi dia kena paksa. Ya benar dia tak tahu juga. Jadi dia minum sampai ke ujung. Bing rebah gitu je. Tapi uruf tersebut sekiranya benar itu arak, maka haram. Walaupun dengan tujuan dikira adat nak masuk rumah. Tak, adat nak jadi nahtu. Sebaiklah. Dalam ni tak ada tak kahwin dengan orang asli rumah panjang tak? Ada Kalau ada boleh cerita sungguh. Malam ni kita dengar betul tak? Azam. Okey. Jadi perkara tersebut dikira uruf yang salah. Pak kita ni tak tahulah. Kalau ada uruf yang lain tu, saya sendiri tak tahulah. Tapi kebanyakan uruf-uruf yang ada unsur khurafat dan sebagainya, pak kita ni lama dah dibuang lah, slow.
Mainan patah ni, tak mainan darat ni, orang sawah ada mainan dia. Jadi semua mainan-mainan tu bila cek balik, maknanya uruf lah mainan ni, main dia. Bila cek bertentangan dengan syarak, maka terbatal. Antaranya unsur-unsur khurafat lah biasanya, itu akan terbatal. Jadi syarat yang kedua, hendaklah uruf bersifat dominan dan baku. Baku sini. Kalau tengok dalam Arab, an yakuna mutarridan aw ghaliban. Mana itraq. Okey. Mutarridan ni taklah dia terjemah baku. Maksudnya dia benda tu ramai orang buat. Bukan sikit. Kadang-kadang sama keluarga kita je, tak ahli keluarga kita je. Tapi orang luar tak biasa, dia tak kira uruf. Tak kira uruf. Contoh setiap kali makan, setiap kali makan ni kena hidang cawang dengan piring. Kita ajar dalam keluarga kita gitu. Terutama sekali ayah ke ketua keluarga mesti kena hidang gitu. Tiba-tiba kita pergi rumah orang lain, kita dah buat gitu, dosa tak? Sebab dia tak dijadikan uruf situ, sebenarnya kebiasaan keluarga kita je. Kebiasaan keluarga kita sahaja, tak melibatkan ramai orang. Walaupun di sana adalah adat tertib terni dan sebagainya, tapi kalau melibatkan serompok yang kecil, dia tak dikira uruf. Tapi sekapung gitu belaka. Tak, sekapung wajib letak cawang untuk ketua keluarga, ada piring. Contoh, wajib. Jadi bila dah jadi uruf-uruf tu, sampai ke satu peringkat, satu negeri tu amal gitu, bila dah buat, boleh jadi hukum tu, maknanya boleh jatuh hukum, maknanya tak hormat orang tua dengan sebab tak ubuh piring. Boleh jadi gitu. Sebab nanti kita akan bagi lagi contoh-contoh yang kita mungkin fikir balik, sungguh. Artinya kebiasaan tersebut benar-benar menyuruh di mana tidak berbeza-beza. Terkadang juga boleh disebut dengan uruf yang umum, iaitu yang berlaku secara meluas di antara manusia dan diterapkan oleh generasi sebelum mereka. Sebenarnya kalau uruf ni, kita ni kat pak kita ni antaranya ambil kebab nafkah lah. Nafkah. Tak, kalau orang tanya, apa nafkah wajib terhadap isteri? Apa nafkah wajib terhadap anak? Kita nak jawab macam mana? Kita jawab, makanan, tempat tinggal, pakaian. Lepas tu hak lain, kita pun tanya makanan, rana makanan, kita pun kena rujuk kepada makanan asal dia, makanan kebiasaan dia. Tak, makanan ruji dia. Orang tu makan nasi, kita pun kira atas gandum. Gandum murah lagi pada beras, contoh. Jadi tak betul. Sebab kiraan dia kalau untuk anak tu setengah tu, kalau kita pergi mahkamah tu dia dalam 200 tu untuk anak, ikut umur pula 200 hingga 500 sebulan wajib bagi. Tapi dia ikut tengok, kalau hak jenis belajar pula dia akad lagi. Tapi dia tak tetap mengikut setiap orang, tidak ikut. Cumanya dia ada uruf yang dia boleh ambil. Contohnya orang dekat Terengganu kita ni sekitar 200 hingga 500 untuk anak. Jadi tak lebih daripada tu. Tiba mari orang khabar, urus anak dia ni 5,000 sebulan. Salah lah tu. Sebab apa? Dia lari dah, pelik dah pada orang lain. Jadi benda tu banyak di mahkamah nak menetapkan berapa nafkah sebenarnya. Ada 2 persalinan baju pula, baju yang macam mana, daripada stoking, kasut, siapa ke habis pakaian dia. Semua tu dikira berdasarkan uruf. Kain yang macam mana. Kalau ada yang melibatkan uruf khusus yang melibatkan isteri tu, dia duduk daripada kecil lagi, sejak daripada ayah dia lagi tu jenis pakai orang gaji. Kemudiannya kita pinang anak dia tu, kahwin dengan anak dia tu, anak dia minta orang gaji juga. Jadi dari sudut hukumnya, kalau dia biasa dah hidup dengan orang gaji, pakai orang gaji, jadi wajib juga ke atas suami, sebab nikah dengan orang demikian. Kalau dia tuntut di mahkamah. Sebab apa? Sebab dia mari sekali dengan kebiasaan dia. Sebab tu dalam bab isteri yang bekerja, sekiranya dia nikah tu, isteri dia bekerja dah. Tak, isteri dia bekerja dah, kemudian dia kahwin. Boleh tak suami nak halang dia pergi bekerja?
Tu perbahasan dia. Dari sudut uruf ni dia kena terima masa dia pinang tu dalam keadaan bekerja, jadi dia kena benarlah keluar bekerja. Dan dia tak perlu minta izin pun setiap kali nak pergi kerja. Abang nak pergi kerja ni, dia tak perlu minta izin sebab dia diizinkan dengan uruf tadi. Uruf dia sebelum dia kahwin. Tapi kalau sebelum kahwin dia tetap dah, kalau nak kahwin boleh tapi jangan kerja. Dua-dua setuju. Lepas tu tiba-tiba nak kerja juga orang rumah, orang puan. Masa tu kalau suami tak benar, dia kena ngaku lah. Kalau dia tubik juga dia kena nusyus. Besar pula hukum nusyus, dosa besar. Maknanya uruf di sini banyak diterima pakar dalam bab nafkah, dalam bab tanggungjawab dan sebagainya. Uruf poligami tu saya tak erti nak ulang. Kalau semua orang poligami, adakah jadi wajib pula poligami? Itu tak boleh nak ulang. Tak boleh nak ulang. Sebab kalau dekat, saya ingat saya pernah dikhutbahkan. Di khutbah ni ketika Jumaat lah, di Masjid Universiti. Di Masjid Universiti ni mari mayang tu profesor lah. Mari Tok Khatib naik atas, dia bincang awak-awak hukum poligami wajib. Kejut orang. Lepas tu hukum asal dalam Quran poligami wajib. Kalau tak boleh buat wajib, barulah dia pergi hak sunat, hak rendah lagi. Bahas kat tu. Doktor-doktor profesor hak duk dengar tu celang mata. Tapi dia beres je Dino, dia kira dia sebut dengan perbahasan ilmiah. Dia buat keluar dalil sutir. Tak apalah, walaupun di sana adalah perbahasan-perbahasan ni. Jadi uruf, contohlah kat kita ni, uruf kalau kita kahwin dengan kita biarkan anak, maknanya kita ada anak puan. Bila dia dah berkahwin dengan suami, jadi kita masih lagi suruh dia mari rumah kita dan sebagainya. Tapi kalau tak silap, kalau di Morocco lah, di Morocco dia serah 1% anak dia ke kita. Sebab tu kalau Morocco ni, isteri maknanya orang rumah, kalau orang puan tu orang Morocco, boleh kita bawa balik bawa balik Malaysia. Mana tak timbul isu suruh duduk di ni. Tapi kalau Mesir, saya pernah tengok kawan-kawan saya kahwin orang Arab lah di Jordan, kahwin orang Arab dengan Syria. Nak balik Malaysia boleh, tapi tak boleh bawa balik anak dia. Kita pun orang pening kan. Dia takut bila bawa balik putus terus hubungan silaturahim. Nampak tak beza di situ. Dia suka kita duduk dinu terus. Kawan-kawan saya ramai lah, tak pakai duduk dinu terus. Jadi lain lah anak-anak dia apa semua boleh cakap Arab lah. Tu jadi payah sikit tu kalau jumpa syekh. Ni saya jumpa syekh, dia kahwin dengan anak syekh yang suka sangat dengan orang Melayu, sebab orang Melayu lembut. Jadi dia hadiahkan anak dia tu suka kahwin. Maknanya nafkah dan sebagainya tu dia bincang. Dia kahwin lah. Tapi nak balik Malaysia payah juga. Payah juga dah kali dia ni duduk Jordan. Duduk Jordan. Tapi uruf di situlah yang menjatuhkan hukum sebenarnya. Besar uruf ni. Walaupun kedudukan dia yang ke-8 dalam kitab kita. Kita pergi syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, hendaklah uruf yang menjadi sandaran tindakan ada saat tindakan itu dilakukan. Maksudnya berlaku lagi semasa ni. Walaupun uruf dulu, contoh dulu mandi laga. Bila ni orang mandi laga lagi, mandi kat laga lagi. Dia uruf tersebut masih ada. Tapi kalau dulu orang mandi laga, bila ni orang tak mandi kat laga, ia jadi uruf tadi dah berhenti dah. Mana suasana uruf mandi laga ni faham lah. Dia adalah perbahasan hukum dia, kebiasaan dia dan sebagainya. Hal ini berlaku dengan keberadaan uruf sebelum waktu tindakan dan kemudian berlanjutan sehingga waktu tindakan yang mengiringinya. Dia sebenarnya ada uruf kebiasaan orang lama sampai sekarang putus. Banyak je. Tapi kalau disabitkan mahkamah, dia kabur ni uruf. Sekarang ni cek-cek tak cek-cek tidak berlaku demikian. Dia sebenarnya sini dia ada bagi beberapa contoh, tapi dalam ni tak beri contoh. Kalau dalam kitab kita ni dia ada beberapa contoh yang diberikan berkaitan dengan wakaf dan juga jual beli tertentu. Contohnya dalam bab wakaf ni dia ambil contoh orang dulu. Orang dulu bila dia wakafkan sebahagian tanah ke rumah ke untuk
ulama guna sebagai tempat pengajian. Tak, dia wakaf gitu niat dia. Jadi timbul persoalan, ulama ni mesti ada CJ ke, kena ngaji dengan tok guru ke, ataupun cukup sekadar dia boleh mengajar Quran saja ke dia kira ulama? Sebab nak beri serah kepada ulama jaga waktu wakaf tu. Dia kena tengok uruf. Kalau uruf dulu ya khabar orang ngaji pondok, tak ada CJ, hak pandang baca Quran, ni dikira ulama, maka termasuk. Tapi kalau uruf ni pula dia khabar tak boleh. Syarat dia mesti kena ada CJ. Bila syarat dia mesti ada CJ, dia bercanggah dengan syarat hak lama, hak uruf lama. Cek balik uruf tu rupanya ni nak kena ada CJ lah apalah. Maka di sini kena ambil kira dan terbatal lah uruf yang lama. Debat ni banyak sebenarnya, banyak. Sebab benda yang umum tu lah. Contoh bila khabar tanah ni saya nak wakaf kepada asnah. Asnah ni hak mana pula? Setiap asnah pula ada perbahasan dia. Tak, macam-macam. Yang keempat, ini syarat yang keempat, hendaklah tidak ditemukan perkataan atau perbuatan yang berlawanan dengan maksud uruf. Contoh, jika di pasar berlaku pengangsuran harga barang dalam pembayaran di mana kedua pelaku akad menyepakatinya. Ni dia khabar dua-dua faham benda sama. Dua-dua faham benda sama. Ia tak jadi mu faham lain aku faham lain, tak. Dia bagi contoh bayar secara ansur-ansur. Bayar secara ansur-ansur ni maknanya bayar tangguh lah. Dalam tempoh 6 bulan saya bayar hak yang saya beri ni setiap bulan RM200. Jadi 6 bulan RM1,200. Jadi dua-dua faham, okey baik, boleh. Saya nak bayar ansur ni selama 6 bulan. Faham lalu dah, tak perlu nyatakan apa ni berapa setiap bulan apa semua contoh. Jadi faham dah, okey. Jadi dia beli barang RM1,200 bahagi 6 lah. Jadi 200 sebulan. Jadi uruf menyatakan demikian. Tapi kalulah hak ni faham bayar ansur, maknanya bayar lambat sikit. Hak ni faham bayar sikit-sikit, ni bayar lambat sikit, jadi beza. Bila beza tu dia kira bertentangan, maka tak diambil kira uruf tersebut. Sebab sini dia ada banyaklah perkara yang melibatkan uruf yang mana perlu kita rujuk. Perlu kita rujuk. Sini contoh yang ada beri, kalau dalam kitab Arab kita ni ada beri. Ni berkaitan dengan kena daftar barang-barang aqar, tasjilil aqar fi tabu' 'ala al-mushtari. Dia kalau dalam bab ni samalah. Kalau syarat yang keempat ni, kalau kita minta orang jaga lembu, binatang kita, jadi hak tanggungjawab beri makan kos tu siapa? Jawapan dia tuan lembu tu lah. Kat kita ni tuan lembu tu. Jadi dia kena beri pitih, dia kena beri apa, pastikan lembu tu kenyang, sehat dan sebagainya. Kemudian kita serah balik. Kalaulah ada kat tempat lain, tanggungjawab tu adalah tanggungjawab orang yang tukang jaga, tu lain pembincangan dia. Cumanya kalau kita buka kitab muamalat, kitab bab jual beli ni, ni antara bab saya suka jugalah. Sebab dia mainan dia banyak. Bila pergi bab jual beli biasa, kita pergi bab sewa, bab aib, berlaku rosak ke punah barang, dia ada perbahasan dia. Bab upah jaga. Contohlah, contoh. Siapa pernah pergi bank, dia bukan simpan pitih, simpan barang. Tak. Dia bukan simpan pitih, dia simpan barang. Barang apa dia? Tak. Mungkinlah CJ kahwin. CJ kahwin nombor 2, nombor 3, dia simpan kat bank. Takut hilang. Jadi nak simpan kat bank tu, dia bukan macam simpan duit tu. Duit tu dia simpan nilai. Dia bukan simpan pitih kita tu. Kalau bab muamalah ni. Maksudnya kalau kita bubuh kat bank duit RM100 sekeping, tak, dia masuk dalam akaun kita tu, dia bukan simpan pitih kita RM1 tu, dia simpan nilai 100. Kita waktu bid mula boleh 50-50. Benda sama kan? Tapi kalau simpan barang ni, dia simpan barang kita tu. Tak. Jadi hukum sini dia ada hukum
bincang, kita upah jaga kotak ke, upah jaga barang ke, ataupun upah tupang letak dekat tempat dia ke, dia tengok urus pula perbahasan ni. Sebab tu bab ni kalau kita buka kitab fiqh, kita tengoklah urus tempat macam mana. Kalau kita sabar, kita simpan barang apa keadaan dia dan sebagainya. Hatta dibincangkan juga upah jaga. Upah jaga apa enggak tu. Jaga tu. Dia bincang dalam hukum fiqh, kita sebenarnya apa jualan dia. Maknanya adakah nyawa dia ke, keselamatan dia ke. Hak tu banyak perbahasan dia. Hatta kalau kita khabar upah sebab dia jaga dan membahayakan keselamatan, dia ada perbahasan hukum fiqh dalam bab demikian. Jadi itulah beberapa contoh yang saya rasa yang berlaku pada zaman kita ni melibatkan uruf. Kita sambung lagi. Uruf merupakan rujukan penerapan hukum-hukum. Ini maksudnya nak sebut sini, tajuk ni dia jadi rujukan hukum, tatbiqul ahkam. Contoh banyak tadi tu maknanya merujuk kepada uruf. Uruf juga dianggap sebagai rujukan penerapan hukum hakam terhadap beragam kejadian yang bersifat juz'i. Di antaranya adalah keadilan, adalah termasuk syarat diterima kesaksian. Dalil dia wa ashhidu zawa adlin minkum. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu. Adil menurut pandangan ulama fiqh adalah kemampuan yang mendorong pemiliknya untuk selalu bertakwa dan menjaga maruahnya. Ini takrifan adil yang ada dalam kitab fiqh yang umumlah kita sebut. Siapa orang yang adil, yang selalu bertakwa dan jaga maruah dia. Apa sahaja yang dapat menjatuhkan maruah seorang dianggap sebagai unsur yang rosak keadilan. Dan apa yang boleh merosakkannya tentunya memiliki perbezaan sesuai dengan perbezaan masa dan tempat. Contohnya yang disebut oleh Syatibi. Imam Syatibi ni dia adalah buat dia punya kitab dia, Imam Syatibi tu. Contohnya seperti membuka kepala, tidak mengenakan penutup seperti peci atau yang lainnya. Ni pakai piyah. Contoh pakai piyah ni. Jelas hal ini berbeza sesuai dengan keadaan tempat bagi memiliki yang maruah. Membiarkan kepala tanpa penutup adalah suatu yang buruk di negeri timur. Sedangkan di negeri barat sama sekali tidak buruk. Dengan begitu maka hal tersebut dapat merosakkan keadilan pada pandangan orang timur, sedangkan orang barat memandangnya tidak masalah. Maknanya dekat timur ni, masa dekat sebelah negara Arab, pada tempat dia kalau dak pakai piyah ni dia kira, bukan nak sebut fasik tau, tapi dia kira merosakkan maruah. Tapi kalau kita pakai piyah, dia kira orang yang adil. Tapi kalau pergi kat sebelah barat, mana sebelah Amerika ke Eropah ke dan sebagainya, dak pakai piyah, ulama dia dak pakai piyah, dia kira masih adil kerana tidak merosakkan maruah dia. Dia bab adil ni, kalau kat Jordan tu saya kerja kat, dia dekat beberapa negeri tu dia ada beza kat bab adil ni, takrifan adil, sebab nak jadi saksi. Saksi di mahkamah, tak, wali, tak, wali syarat dia adil tak. Kat negara, kat negeri kita ni pun berlaku kat perbahasan. Orang yang isap rokok ni adil ke tak? Kalau rokok tu haram, kerana kesan dia pada adil. Kalau rokok tu benda yang makruh, kerana kesan dia pada adil. Sebab sentiasa melakukan makruh pun boleh jadi menghilangkan juga keadilan. Tapi nak mudahnya kita rujuk kepada mahkamah syariah, masih lagi adil lah. Orang isap rokok ni dia masih kira adil dari sudut untuk jadi wali. Jadi kalau kita tengok, dia beri contoh dekat tempat ni lain, dekat tempat sana lain. Tapi hak saya kejutnya kalau dekat Jordan tu, saya duduk dekat Mu'tah. Mu'tah tu di kalau kat kita ni Hulu Terengganu lah, kawasan Hulu dah sikit. Dia khabar, maknanya pensyarah mengajar tu dia khabar dekat ni Wizarah Awqaf. Wizarah Awqaf ni kita ni jabat agama lah. Wizarah ni kementerian, Awqaf ni yang jaga harta wakaf. Tapi sana jadi kementerian agama lah. Wizarah Awqaf disebut.
Untuk berkait dengan adil ni, sampai ke peringkat kalau orang tu tinggal solat sunat rawatib, dia kira tidak adil. Oh, berat dia tu. Dia kira kalau kita mari surah ni mesti kena main sunat rawatib. Kalau tak main sunat rawatib ni dia kira pelik. Dia kira pelik uruf dia. Kita ni mujur main sunat rawatib tak. Kita pergi tengok, maknanya kalau dia tinggal sunat rawatib banyak, dia kira tidak adil. Berat sana. Tak, kat kita ni boleh bincang lagi bab pakai piyah tak pakai piyah. Kalau perasan ustaz-ustaz kita ni ramai jenis tak lekat piyah pun ada. Jadi tidaklah menghilangkan yang merosakkan maruah dia. Tapi kalau ustaz tu pakai luar pendek, kalau luar pendek tubik kat khalayak ramai, jadi pelik lah. Hak tu boleh merosakkan maruah, hak tu dikira merosakkan keadilan dia. Adil dia. Keadilan maknanya bersifat adil dia. Sebab adil ni dia mestilah sentiasa jaga takwa dan jaga maruah dia. Sini dia banyak serah kepada uruf. Tapi tak tahulah. Kalau kira tengok dululah, dulu. Kita cerita hak zaman Tok saya dulu. Zaman tu kalau kita perhati, isteri-isteri ulama, isteri-isteri para ustaz ni ramai lagi tak pakai tudung masa tu. Tapi tidaklah menjadikan ulama tersebut dayus. Maknanya tidak mewajibkan isteri pakai tudung dengan sempurna. Jadi bila dia dayus, jadi hukum situ, hukum dosa sokmo. Jadi dia sepatutnya ulama dia kena jaga takwa. Adakah dia hilang nilai adil dia? Rupanya zaman tu bubuh kain atas kepala tu kira warak dah. Tak? Saya dengar cerita lah. Maknanya kalau ambil kain sikit tuduk atas kepala dia kira warak dah. Warak tu wabarakah. Warak sungguh-sungguh dah. Jadi zaman ni kalau jenis bubuh atas kain atas kepala tu, kita kata ni boleh jadi fasik ni. Sebab apa? Sentiasa dalam keadaan dosa kalau dia faham hukum tu. Tapi kalau dia keadaan jahil tu berbezalah keadaan dia. Tapi nak sebutnya sini uruf dulu, kalau kita perhati pelik lah. Contoh macam saya beri contoh orang mandi laga dulu, terbuka gitu je. Tak, ustaz-ustaz lalu zaman dulu kat laga tu pun, tapi tak ada mengarut sangat. Tapi maknanya tegur pun tegur lah, tutup aurat dan sebagainya. Tapi zaman learning tak boleh dah benda tu. Sebab uruf dia dah berbeza. Uruf dia berbeza. Sebab tu dekat uruf ni banyak sangat hukum-hukum yang ditatbikkan berkaitan dengan apa yang ada dalam hukum hakam. Contohnya lagi, begitu juga ketika menegakkan hukum yang disebutkan dalam nas Al-Quran di bawah ini, kembali kepada uruf dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jadi bil ma'ruf ini dirujuk kepada uruf. Rujuk kepada uruf. Masuk rujuk kepada uruf ni, setiap orang nafkah ni dia akan mengikut kemampuan. Kemampuan siapa? Kalulah ayah, dia akan tengok kemampuan ayah. Kalulah ayah tu sepatutnya beri nafkah jumlah sekian-sekian kepada isteri dia. Tak, ayah tu kena beri nafkah jumlah sekian-sekian kepada anak dia. Dia akan melihat kepada kemampuan ayah tu. Kalulah kerja pun kerja berat, payah nak dapat rezeki dan sebagainya, dia akan lihat kepada pendapatan. Kat situlah hakim akan menetapkan berapa nafkah yang sepatutnya. Sebab tu kalau berlaku penceraian, dia ada harta dipanggil harta mut'ah. Harta mut'ah, bukan kahwin mut'ah, harta mut'ah. Harta mut'ah ni adalah hasil kesan daripada penceraian untuk beri kepada isteri, bekas isteri. Jadi tuntutan nilai mut'ah ni dalam Quran sebut mengikut kemampuan suami. Kalau suami tu kaya, dia boleh beri jumlah yang banyak. Kalau suami tu miskin, bekas suami tu miskin, dia kena beri dengan jumlah yang dia sekadar dia mampu berdasarkan hakim. Jadi hakim ni banyaklah penilaian. Antara yang utama sekali adalah uruf. Uruf tu memang sangat berkait.
Tak, sangat berkait. Saya ingat nak pun habis bab urus ni, nanti akan datang tu lepas raya lah, insya-Allah. Panjang umur insya-Allah. Jadi saya buat ringkas je lah. Dia pergi kepada perubahan hukum terjadi dengan perubahan masa. Jadi taghayyurul ahkam bitaghayyurul azman. Maknanya hukum berubah dengan sebab berubah masa. Contoh saya pun bagi banyak kali dah sebelum ni. Contoh kalau dulu kita tak boleh nak buat jual beli angin, udara. Sekarang ni boleh buat jual beli angin dan udara. Maksudnya ni orang buat jual beli oksigen. Oksigen laku ni. Laku. Rasa macam sok nafas sikit, beli lalu alat oksigen sebab takut kena COVID lah. Jadi nak nafas dengan oksigen. Farmasi pun laku je tong-tong oksigen tu. Ya, kalau biasa main tong oksigen ni gitulah, kita boleh refill, kita boleh tambah top up dan sebagainya dekat farmasi. Kalau dulu mana susah jual beli angin ni, sebab apa? Angin tak ada nilai. Begitu juga kalau kat orang duduk kat tepi sungai, orang jual air kegunaan biasa ni, memang dari sudut urus ni orang dulu tak beli pun air. Dia pakai guna air sungai situ je. Tiba orang mari jual air. Tak? Air untuk kegunaan harian. Learning tak kira orang duduk tepi sungai ke atas sungai ke, bayar kat bil air. Tak? Bayar juga bil air. Dia kalau tak silap mana Mesir ke kat mana tak ingat dah. Dia dari sudut gas masak pun dia selalu, kalau Mesir tu siapa pernah pergi Mesir lah. Lepas tu dekat beberapa negara Eropah dan sebagainya setengah tu, dia selalu gas tu macam selalu air lah. Paip air. Tapi bahayanya kalau berlaku kebakaran lah. Kat Pakistan ke kat mana. Tapi maknanya dalam paip rumah ni dia akan ada 3. Paip air, paip gas, lepas tu segi paip elektrik lah. Dalam dinding. Jadi kalau netuk tu habis lah serumah netuk. Mudah sangat lah. Tapi dia adalah dia punya safety dia tu. Jadi mudah sana. Dia pasang kat paip gas tu je, kita guna gas. Tak payah beli tong gas. Tapi dari sudut bahaya lah pulaknya. Kat Mesir lah. Kalau kat Jordan tu memang dia tak guna lagi kaedah demikian. Jadi perubahan hukum boleh jadi berubah keadaan dia. Banyaklah hukum-hukum berubah. Kalau dulu tak boleh mayang atas udara, ni boleh mayang tak? Naik kapal terbang, mayang atas dalam kapal terbang. Jadi bincang pula hukum-hukum baru. Contohnya kerana nak menetapkan waktu semayang. Bahagian ni sebab saya banyak ulang alik naik kapal terbang dulu zaman belajar apa. Jadi perbahasan dia nak ikut waktu masa kita naik tu ke, mana kalau kita naik daripada Malaysia, kita ambil waktu tu ke, ataupun kita ambil waktu nanti kita nak turun ke, ataupun masa kita terbang tu waktu Zuhur tu kita tengok kat mana kita duduk. Kat mana kita duduk. Contoh masa kita terbang tu nak di Mekah tu kita duduk kat India. Jadi kita pun tengok internet kat mana waktu masuk Zuhur di India. Kita pun tengok masuk dah baru kita memayang. Tak? Tapi hak saya pegang kemah sikitnya, saya rasa tenanglah hatinya. Saya ambil pandangan Qardawi lah. Tapi kena belajar dah sikit. Dia tengok diri kot dikat tu, tengok matahari kat mana. Perbahasan dia kalau buka puasa lah. Buka puasa ni, dia mestilah matahari tu tenggelam. Tapi biasanya kalau bulan puasa kalau kita naik ni, waktu setempat tu buka dah, matahari tinggi lagi. Sebab apa? Kita duduk atas kapal terbang kalau kapal terbang besar pula, perjalanan jauh 8 jam, 10 jam ni, dia memang lagi tinggi dia naik. Bila lagi tinggi, lagi lambat matahari nak turun. Jadi pandangan Yusuf Qardawi, bila turun dulu barulah boleh buka. Gitu. Sebabnya dalam ayat Quran pun sebut waktu maghrib dan sebagainya tak. Dalam ayat tu pun disebut berkaitan bila boleh buka puasa. Ada ayat dalam surah Baqarah, kalau kita cek balik pada mushaf belakang tu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, belakang tu dia cerita bila kita boleh buka puasa. Ayat tu bila masuk tenggelam matahari dan sebagainya. Jadi kat situlah jatuh kat uruf hukum dan sebagainya. Jadi saya rasa
bahagian ni saya kira selesai dah untuk uruf, perubahan hukum dengan sebab perubahan zaman. Jadi banyak yang berubah dan hukum pun berubah atas sebab uruf. Tinggal lagi kalau kita berasa nak cari bab ni, kita bacalah hukum berkaitan dengan uruf. Lepas tu kalau ada masalah-masalah dah, wujudlah pada ustaz dan sebagainya, boleh cari panduan dia dalam hukum fiqh, insya-Allah. Dia apa yang baik itu daripada Allah, apa yang kurang tu daripada saya sendiri. Depan ni saya tak tahulah iklan tak lagi, tapi ada sini ni untuk majlis bacaan Al-Quran dan tahlil serta video. Dia ada beri senara. Nama ni ada dah 2 orang nama isi, beri sumbangan 25 riyal seorang ada. Jadi mungkin akan dihantarlah ke madrasah ni lah untuk ni, terutama sekali di bulan Ramadan ni lah disebut. Tarikh dia nak buat ni 2 Ramadan, 4 April. Jadi sebelum pada tu lah kena selesai isi borang ni kalau ada yang berhajat lah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zukna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.